Assalamualaikum semua. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So malam ni, Markas Puaka on the go. Hari ni aku nak menceritakan satu kisah tentang college di Batu Pahat. Firstly aku nak ucapkan terima kasih kepada admin the segment. Andainya cerita aku yang agak sendu ni dapat dipublishkan ataupun dapat disiarkan. Nama aku Am dan aku menetap di Batu Pahat. Jenis aku ni, aku pun tak tahulah kenapa, tapi aku ni jenis yang tak boleh nak nampak sangat benda-benda halus ni. Zaman baru nak up dulu, adalah juga aku duk pergi mencari dengan kawan-kawan aku, tapi tak ada hasil. Lepak kubur Cina malam-malam buta, masih tak nampak apa-apa. Tapi kisah yang agak mistik yang aku tak boleh nak lupakan ni start bila aku masuk pra-diploma dekat satu universiti yang agak top jugalah dekat area Batu Pahat ni. Masa tu umur aku 18 tahun. Dan sepanjang 4 bulan aku sebagai pra-diploma, semua pelajar pra-diploma ni duduk menumpang dekat hostel College Kemahiran yang bersebelahan dengan universiti tu. Jadi dekat college ni, nak dijadikan cerita, dekat college ni ada 4 blok pelajar lelaki dan susunan dia berbentuk segi 4 dan ada ruang dekat tengah tu untuk court badminton ataupun futsal. Jadi blok aku ni pula adalah blok yang paling tinggi, which is 4 tingkat, dan aku duduk di tingkat yang ketiga. Okey, cerita yang first ni tak adalah berapa seram sangat. Masa tu aku dengan geng baru je balik daripada makan kat luar college. So menapaklah balik ke hostel masa tu. Nak bagikan gambaran, hostel ni pula dekat dengan surau dengan kantin. Dan bila dah sampai je dekat hostel tu, kita orang dengar lah bunyi macam ada orang menjerit-jerit histeria dekat arah kantin masa tu. Jadi apa lagi, aku yang jakun tak pernah nampak benda-benda ni, berlari ke kantin, aku nak tengok benda ni. Jadi masa tu aku sampai dekat kantin, aku nampak ada seorang budak perempuan ni, dia mengacau-acau terbaring dekat lantai kantin sambil dikerumuni oleh student-student lain, termasuklah aku. Tak berapa lama lepas tu adalah seorang ustaz ni sampai dan seorang lagi student sampai dekat kawasan kantin tu. And student ni pula dia ni macam agak alim sikit lah. Jadi bila diorang sampai, maka bermulalah sesi memulihkan student perempuan tu. Tapi nak dijadikan cerita, betapa trikinya makhluk yang dia rasuk tu. Dia berlakon seolah-olah budak tu macam dah pulih tau. Jadi beberapa saat lepas tu je, makhluk tu mengilai. Jadi bila bab mengilai tu, bila ustaz tu dengar, ustaz tu pun baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, dan dia renjis-renjiskan air dekat budak perempuan ni. Dan secara tak semena-mena, budak tu pingsan. Dan bila budak perempuan tu pingsan, ramai-ramailah angkat budak tu pergi ke surau. Tapi nak bagikan gambaran Fiz, betapa beratnya budak ni, aku rasa dalam 5-6 orang jugalah nak angkat budak perempuan ni sebenarnya. Itu pun terpaksa, kadang-kadang bila angkat, kadang-kadang sampai halfway kan, terpaksa sirit budak tu. Dan lepas tu, budak tu dibawa ke surau untuk sesi rawatan. Yang ni aku malas nak pergi tengok sebenarnya kan? Jadi bila diorang dah masuk dalam surau untuk buat sesi rawatan, aku pun balik lah. Jadi pada esoknya baru aku dapat tahu, rupanya benda tu jadi sebab kenapa budak perempuan tidur rasuk adalah kerana lampin wanita ataupun tualan wanita, atau lebih dikenali sebagai pad, tidak dicuci. Betul ke tak betul, wallahualam. Itulah cerita yang digembar-gemburkan sebenarnya. Dan kisah kedua ialah kisah yang kena dekat diri aku sendiri. Jadikan cerita, memang benda ni memang first time lah kena dekat aku. Lepas tu aku dekat dalam bilik dengan lagi 2 orang kawan aku. Aku namakan diorang sebagai Ali dengan Abu. Macam klise kan, nama Ali dan Abu. Macam biasa, around pukul 8 macam tu, lepak dalam bilik, borak-borak sambil-sambil tu isap rokok lah. Tapi memang betul, kita orang memang tak boleh isap rokok dekat kawasan college. Memang betul. Tapi nak buat macam mana kan, budak-budak kan masa tu, kita pun isap rokok. Dan secara tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Tak
Jadi masa orang tu ketuk pintu, aku pun jawab lah, siapa tu? Akulah. Padahal selama yang duduk keluar masuk bilik aku ni, semua orang yang jenis yang memang tak ada manners punya orang tu. Jenis yang masuk je terus, tak ada ketuk-ketuk pintu kan, main buka je. Tapi kali ni tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Jadi aku macam heran jugalah. Sebab kan bilik aku ni memang jadi tempat orang melepak. And then dia ketuk lagi. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Jadi aku pun macam masuk je lah, tak payahlah nak ketuk-ketuk. Dan bunyi tu diam. Dalam kepala otak aku ni macam kau ni main-main ketuk-ketuk pula kan. Aku bengang lah. Jadi aku pun buang rokok aku bangun dan aku pergi buka lah pintu. Dah, bila aku buka pintu lah, kau Amir, kenapa Amir? Dan bila aku tengok muka Amir masa tu, muka dia macam lesu tau, macam orang yang tak berapa sihat. Sebab selalunya si Amir ni adalah orang yang antara paling happening sekali lah. Jadi si Amir ni tanyalah kawan dia kat mana. Aku macam, manalah aku tahu kawan kau kat mana kan, mana ada kat sini. Dan lepas aku cakap macam tu, dan dia pun terus belah, menapak slow-slow belah daripada bilik aku ni. Tapi time tu aku tak ada fikir apa-apa lah. Maybe sebab dia tak sihat ke apa ke, mungkin kan. Jadi si Ali dengan Abu yang dekat dalam bilik tu pun nampak yang dia tu macam lesu, macam lemah. Jadi diorang pun macam tak adalah nak fikir apa sangat kan. Tak adalah fikir jelmaan ke apa ke, tak ada. Tapi lebih kurang dalam 5 minit lepas tu, tiba-tiba datang balik si kawan aku tu, si Amir. Dia datang balik bilik tu. Dan masa dia datang bilik tu, dia terjah je masuk bilik tu. Tapi kali ni kita orang tengok muka dia tak adalah pucat pun. And si Amir ni pula pakai baju yang lain. Sambil-sambil tu dia tengah pegang buku dengan galas beg. Dan dia kata dia nak melepak dekat bilik aku sebab dia kata dia baru je balik daripada U. Jadi aku pun macam terkejut beruk lah. Aku macam apa hal pula Mamat ni kan. Jadi aku pun cakap kat dia macam Meh, kau biar betul Meh. Tadi kau baru datang tadi. Kau tanya kawan kau kat mana. Lepas tu aku cakap tak tahu. Lepas tu kau belah daripada bilik aku ni. Oi, kau jangan main-main boleh tak? Kau jangan main-main boleh tak? Aku baru sampai ke hostel ni, kau tahu tak? So dari situ, aku dengan kawan-kawan aku yang lain, kita orang dah mula rasa seram dah. Tak ada Meh, betul Meh. Kau datang tadi, kau masuk, kau ketuk bilik kita orang, kau masuk dengan muka kau pucat, lesu. Kau tanya kawan kau kat mana. Kita orang mana dah tahu kawan kau kat mana. Lepas tu kau belah. Tak adalah bro, aku baru sampai dekat sini. Aku baru je balik kelas ni kan. Apa yang korang meripik ni? Tapi masa dia cakap macam tu, muka dia pun dah berubah, seolah-olah macam dia pun memikirkan sesuatu. Jadi aku ni yang still tak percaya. Aku pergilah bilik sebelah kan? Sebab masa Amir yang pucat tu datang, aku nampak budak bilik sebelah ni tengah bersidai dekat luar. Jadi aku pun tanyalah diorang kan? Aku tanya diorang, guys, aku nak tanya korang lah, tadi korang ada nampak tak Amir lalu kat sini ketuk pintu bilik aku ni? Kau ada nampak dia tak? Mana ada bro, kita orang lepak kat luar daripada tadi kan. Kita orang lepak 3 orang je kat luar ni. Aku tak ada pula nampak Amir datang ke ketuk pintu. Kau tak ada? Lepas dia cakap macam ni je, berderau darah aku. Dan buatkan aku lebih cuak adalah bila dorang cakap yang dorang nampak aku berborak sorang-sorang depan pintu tadi. Dan after kejadian tu, aku pun cuba lupakan lah. Aku cuba lupakan apa yang jadi dan Alhamdulillah tak ada apa-apa. Lagi satu. Aku dengan kawan aku ni memang suka naik dekat rooftop blok aku ni kan? So kalau nak naik rooftop ni, memang kita kena naik ke tingkat 4 yang tak ada penghuni. Dekat tingkat 4 tu memang kosong sebenarnya. Agak seram jugalah dekat situ. Suasananya agak suram, creepy juga kan. So lepatlah ramai-ramai termasuk si Amir ni dekat rooftop. Jadi disebabkan blok kita orang ni paling tinggi, so view dia memang cun lah kan? Memang cun view dia. So bila lepak dekat atas tu sambil isap okok, berborak, bergelak-gelak kat atas tu, dan kita orang pun nak turun. Dan time nak turun tu, si Amir ni last sekali yang turun.
Dan aku dengar macam seolah-olah macam Amir ni bercakap sesuatu. Dia macam berbisik sesuatu dekat belakang aku ni. Dia macam aku dengar dia seolah-olah macam berbisikkan sesuatu, tapi aku buat bodoh je lah. Dan after aku turun tu, aku tanya, Mei, kau cakap dengan siapa tadi? Mei, kau tengah berbisik-berbisik kat atas tu kan? Kau cakap dengan siapa? Oh, tak adalah, aku tak ada apa-apa lah bro. Tak, serius Mei, aku nak tanya kau ni, kau cakap dengan siapa kat atas tadi masa sebelum kita nak turun daripada rooftop tadi tu? Cuba kau beritahu aku, kau cakap dengan siapa? Sebenarnya aku tengah bercakap dengan nenek aku sebenarnya. Nenek? Nenek mana pula dekat atas tu bro? Mana ada nenek kat atas tu? Tak ada bro, cerita dia macam ni lah. Tapi kalau aku bagi tahu kau, kau tolonglah jangan beritahu orang. Aku ni sebenarnya ada saka. Dan saka ni diturunkan oleh nenek aku. Jadi aku rasa kejadian tempoh hari yang masa kau kata yang aku datang dekat bilik kau, ketuk pintu bilik kau tu, tanya kawan aku kat mana, aku rasa itulah dia. Aku rasa saka tu yang sebenarnya datang kat bilik kau, menyamar jadi aku dan tanya kawan aku kat mana. Mungkin, Allahualam, aku tak tahu. Mei, kau ni biar betul Mei. Well, itulah aku. Ini adalah rahsia yang aku nak bagi tahu dengan kau. Mana memang aku ada saka daripada keturunan nenek aku sendiri. Jadi lepas Amir bagi tahu macam tu je, aku terus gerak. Aku tak cakap apa-apa, aku diamkan diri. Dan aku just masih menganggap benda tu sebagai prank aja. Dan aku cuba untuk fikir positif je lah. Aku tak nak fikir benda yang bukan-bukan. Dan untuk pengetahuan semua para penonton The Segment, college ni pun ada juga banyak kisah seram dia. Checkpoint dekat tangki air, dekat parking bus belakang college. Ada makcik karipap pagi-pagi buta. Kan? Aku rasa korang pernah dengar cerita-cerita ni. Tapi itulah, aku rasa sampai di sini saja yang aku ingin kongsikan kisah aku dengan korang. Dan mungkin kalau ada kelapangan lagi, aku boleh kongsikan lagi kisah aku yang seterusnya. Jadi itu dia guys, cerita yang dihantar pada The Segment dengan kisah dia yang berjudul College di Batu Pahat. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja sesi Markas Puaka on the go bersama aku Hafiz. Dan seperti apa yang korang tengah lihat sekarang, aku berjalan-jalan rayau-rayau di sekitar kawasan rumah aku di Denai Alam, masuk ke Cahaya HPK. Dan korang tengok, waktu yang aku berjalan ni pun lebih kurang dalam pukul 11 malam. 11 malam. Dan memang tak ada kawasan ataupun tak ada orang pun dekat kawasan ni. Kan? Sunyi je kawasan ni. Kalau ada pun kereta setakat 1-2 buah kereta je yang lalu. Jadi kalau korang tengok kat mana aku tengah jalan ni, ini adalah di kawasan belakang Cahaya SPK. Dan bila aku masuk dekat kawasan roundabout ni, bila aku masuk dekat kawasan sini, dekat bahagian depan, kalau kau belok kanan, akan adanya satu jerat Cina di sebelah kiri. Memang besar. Daripada hujung jalan ke hujung jalan, jerat Cina. Tapi aku nak minta maaf pada semua sebab aku tak boleh nak tunjuk footage jerat Cina tu disebabkan kamera aku hanya menghala ke hadapan. Aku tak boleh nak pusingkan kamera aku ni. Jadi inilah dia jalan di sebelah kiri anda. Kalau anda nak tahu, dia adalah jerat Cina di sebelah kiri. Kawasan ni memang gelap, tak ada lampu jalan. Kalau ada pun baru sekarang ada lampu jalan. Dan kita akan nampak ada 1-2 buah kereta je. Tapi guys, serius, kalau jalan dekat kawasan ni malam-malam, dia punya seram tu memang sampai. Kalau korang tak percaya, korang pergilah dekat kawasan ni pukul 11 malam ke atas.
Jadi aku rasa sampai di sini saja guys untuk perkongsian kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.